Taala berbalik kepada bulan Rejab. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis dalam Bukhari dan Muslim, hadis ni sahih tuan-tuan, iaitu dalam satu khutbah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebut dalam khutbah baginda, inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, dhul qi'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajabun mudar alladhi baina jumada wa sya'ban. Hamba kalau mari ke masjid ni, hamba kuliah, biasanya hamba akan sebutlah hadis ni, iaitu tuan-tuan semua, Nabi SAW kata ke kita, kepada para sahabat dulu mula-mula, iaitu sesungguhnya perjalanan masa ni tuan-tuan semua telah bermula sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara masa yang Allah Taala cipta juga berbentuk dalam tempoh satu tahun, yang mana satu tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Dan daripada 12 bulan itu tuan-tuan, 4 daripadanya dikenali sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, yang mana 4 bulan ni memiliki kehormatan yang luar biasa dan tak ada pada bulan-bulan hak lain. Nabi senarai, iaitu yang pertama Dhul Qi'dah, yang kita baca kod Melayunya Dhul Qa'idah, Dhul Hijjah, yang keduanya Dhul Hijjah, yang ketiga Wal Muharram. Bila masuk tahun baru, Wal Muharram, Nabi kata bulan Muharram. Itu yang direct 3, Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah dan Muharram. Kemudian ada satu bulan yang terpisah, iaitu bulan Rejab. Wa Rajabun Mudar, bulan Rejab yang mana sangat diagungkan oleh kabilah Arab suku Mudar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana bulan Rejab ni tuan-tuan semua berlaku ataupun mari selepas Jamadil Akhir, Rejab dan Sya'ban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut bahawa bulan Rejab ni salah satu daripada bulan-bulan yang haram. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut bahawa di antara bulan-bulan tu ada bulan haram juga. Bulan yang mana ada kehormatan hak tinggi dan besar berbanding bulan-bulan lain. Misalnya dalam ayat dalam surah At-Taubah, ayat ke-39 kalau tak silap hamba, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala-nya, yang mana Allah Ta'ala ciptanya, ialah 12 bulan. Dan itulah yang tercatat dalam kitabullah. Kitabullah ini bermaksud Luh Mahfuz. Minha arba'atun hurum, yang mana daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang bernilai, yang sebenar. Maka apa tuntutan kita tuan-tuan, bila kita masuk dalam bulan haram, Allah Ta'ala minta daripada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu semua berlaku zalim pada bulan-bulan ini. Zalim itu terhadap diri kita sendiri, ataupun zalim itu terhadap saudara-saudara kita. Zalim terhadap diri kita tuan-tuan semua, dalam bulan Rejab, bulan bulan Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah dan Muharram, Allah Ta'ala minta jangan kita lakukan maksiat. Jangan kita zalim diri kita sendiri dengan melakukan dosa. Fala tazlimu fihinna anfusakum, buat nanya ke diri kita sendiri dengan melakukan maksiat dan dosa. Sebab tu tuan-tuan, kita baca antara doa Nabi Adam alaihi salam yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf, Rabbana zalamna
anfusana, wahai Tuhan kami telah buat nanya kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, wahai Allah, jika engkau tak ampunkan kami, lanaku wa tarhamna, dan rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami ni akan termasuk dalam golongan yang rugi. Jadi tuan-tuan semua, buat dosa adalah salah satu bentuk warnanya ke diri kita sendiri. Kemudian termasuk juga dalam firman Allah Ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum, ialah kita warnanya ke orang lain. Warnanya ke orang lain, buat zalim kepada orang lain. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan anfusakum, diri kamu sendiri? Kerana kita tahu dah hubungan kita dengan saudara kita umpama satu jiwa yang sama. Sebab itulah kalaulah kita buat khianat kepada saudara kita, khususnya muslim hak lain, supalah kita buat nanya ke diri kita sendiri. Sebab tu mari perkataan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalim diri kamu sendiri. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ataupun Nabi kata umpama orang Islam ni, orang mukmin ni sesama mereka dalam soal rahmat sesama mereka belah kasihan sesama mereka seperti satu tubuh yang sama. Apabila ada satu anggota badan hak sakit, nescaya akan menjejaskan anggota badan hak lain sehingga menyebabkan kalulah ada hak sakit siapa tak boleh tidur dah. Badan tak boleh tidur. Jadi begitulah tuan-tuan. Tuntutan pertama kita dalam bulan Rejab ni, ayah-ayah semua, kita kena kurang dosa lah. Kurang dosa. Ada ke orang tak buat dosa? Tak ada. Kita semua jenis dosa belaka. Tetapi oleh kerana malam ni kita dengar bahawa Rejab lo ni, tempoh hak kita dah ada lo ni tempoh masa hak bahaya lah, hak bahaya. Sehingga kan oleh kerana kehormatan bulan Rejab ni besar, menyebabkan ada setengah ulama mengatakan jika dosa dibuat pada bulan ni, maka nilai beratnya di sisi Allah Ta'ala berbeza dengan bulan-bulan lain. Bukan dosa tu diganda ke, tak ada kaedah dosa diganda ke, tapi sebutir tu jadi besar ke buat bulan haram, bulan yang terhormat. Jadi tuan-tuan, samalah juga bila kita buat baik. Buat baik itu dalam soal buat dosa, samalah juga dengan buat baik pada bulan haram, bulan-bulan yang terhormat ni tuan-tuan. Maka semayanya kita, puasanya, bersedekahnya, umrahnya, apa lagi, iktikafnya, hubungkan silaturahim, jika kita buat bulan haram ni, di bulan haram ni khususnya Rejab dan lain-lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan lebih daripada bulan-bulan hak lain. Jadi adil lah. Kalau buat jahat jadi besar pada skala, buat baik pun samalah juga akan jadi lebih bernilai, lebih pada skala. Tuan-tuan, apa mari Rejab? Apa mari Rejab? Seolah-olah satu hikmah yang Allah Ta'ala nak daripada kita supaya kita ni buat persiapan. Sebab nak buat baik tu, mari fadilat kerana dia adalah bulan haram. Pada masa yang sama kita kena kelis depan lagi, iaitu sekitar 40 hari akan datang kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka bahasa dia dah lah kaedahnya, bila kita nak kerja keras, nak kerja sungguh, nak buat segala usaha kita bulan Ramadan lepas ni, maka hendaklah program tu, latihan tu hendaklah bermula sekarang. Maka kita kena mikir dah gapo kita nak buat sepanjang Rejab, Syaban dan Ramadan. Dan nak panas henjing tu dah, kena start lah ni lagi. Dan masuk Syaban, aktif lagi, lebih progresif lagi. Mari Ramadan, panas molek henjing, maka gomogilah. Barulah tak kejut. Sebab tuan-tuan, kalulah tiba-tiba kita nak masuk bulan Ramadan tanpa ada persediaan,
nescaya kita akan tercungak lah. Mari bulan Ramadan pakai kerja keras lalu, maka seolah-olah kita tak bersedia. Tuan-tuan, dia beza. Kita nak semaya hari-hari pun beza dalam keadaan kita maya dalam keadaan lorak dengan kita mari awal. Beza tak rasa kalau semaya? Beza. Kita tengok je misalnya kita kata pukul 1.20 tu Zuhur lah misalnya. 10 minit tu kita break. Belaka segala kerja buat kita siap dah dengan air semaya. Kalau perlu ke tandas, pergi dah tandas belaka. Sebelum bel tu kita ada dah tempat semaya. Orang bel sesabai kita semaya qabliyah. Kalau semaya Zuhur, mungkin kalau kita mari awal dah semaya Zuhur 4 rakaat, 2-2 qabliyah Zuhur. Beza tuan-tuan bila kita masuk semaya berjemaah, takbiratul ihram, takbiratul ula dengan tu imam tu beza dengan keadaan kita mari orang bel, kita mari lorak-lorak, tak ada gapo kena pergi tandah lagi ambil semaya, mari masuk sah, orang pun dah semaya dah. Semaya hak kita buat dalam keadaan bersedia adalah lebih jauh berkualiti berbanding semaya dalam keadaan lorak. Samalah juga falsafah dia ayah-ayah semua. Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita bila dia rayak bahawa bulan Rajab ini salah satu daripada bulan-bulan haram, maka di situ ada suatu isyarat bahawa hendaklah kamu orang Islam susun molek program dan persiapan itu merangkumi masa 3 bulan. Merangkumi masa 3 bulan sehinggalah kamu benar-benar bersedia untuk masuk pada bulan Ramadan. Gapo kita boleh buat tuan-tuan? Hak paling kita kata susunan jadual seharian kita bermula dengan solat witir misalnya 3 rakaat sebelum subuh. Dan kita mari bila orang azan subuh tu kita dah ada dah di masjid. Bila selesai semaya kita dah boleh semaya qabliyah subuh. Maka kita boleh hadir berjemaah di masjid. Kemudian bagi orang tak lorak orang tak lorak dia boleh duduk di masjid sehinggalah terbitnya matahari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dia boleh semaya duha. Lepas tu kalau boleh pergi kerja, pergilah kerja. Kemudian tuan-tuan, begitulah seterusnya sampai ke Zuhur, sampai ke Asar. Mungkin masa ni kita dah boleh susun dah program untuk baca Quran. Baca Quran. Kalau Ramadan yang esok mungkin kita target sekurang-kurangnya sejuzuk sehari. Sebab bila masuk Ramadan kita target hujung Ramadan tu habis sekali khatam. Maka tuan-tuan, kalau nak baca sejuzuk sehari bulan Ramadan, Allah ni kan tak baca langsung, lagu mana? Kalau baca muka surat tu ngatuk dah, lagu mana nak baca sejuzuk esok? Jadi bacalah dulu lah ni sikit-sikit supaya kita terbiasa masuknya Ramadan kita pun relax dah bahawa kita biasa jadikan rutin harian kita baca Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rejab datang lagi tahun ni. Datang lagi tahun ni dan kita masih berada hujung bulan Rejab dah lah. Separuh kedua bulan Rejab. Kemudian kita akan masuk pada bulan Syaban. Cuma di sana adakah hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesuatu tentang Rejab? Tuan-tuan, dari segi penghormatan pada bulan ni, bulan Rejab khususnya, ada pada nama tu sendiri. Penghormatan pada bulan Rejab tu ada pada nama dia kerana perkataan Rejab tu daripada perkataan Rajaba yurajibu. Rajaba yurajibu yang bermaksud azzama yu'azzimu, mengagungkan. Yurajab ay yu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Jadi bukanlah umat Islam saja kena agungkan bulan Rejab, bahkan menjadi satu budaya masyarakat Arab. Dan kita panggil Arab sebelum Islam ni Arab jahiliyah, mereka agungkan bulan Rejab. Siapalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Rejab itu dikaitkan dengan kabilah Arab Mudar. Yang mana tuan-tuan tahu bahawa orang Arab ni, bangsa Arab ni dia ada tiga suku utama lah. 3 suku utama
Yang pertama dipanggil Al-Arabul Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah. Arab yang telah pupus dah. Tak ada dah saki-baki Arab ni, iaitu Arab yang mana menjadi keturunan Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud, Nabi Saleh orang Arab. Dan keturunan mereka ni tak ada dah. Sekarang ni tak ada dah. Keturunan Nabi Hud, Nabi Saleh daripada rumpun Arab tu tak ada dah. Sebab tu dipanggil Al-Arabul Ba'idah, yang telah pupus dah. Yang kedua, tuan-tuan semua, dipanggil Al-Arabul Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Arab yang original. Arab yang original, hak tak bercampur. Hak original yang mana menjadi keturunan Ya'rub bin Qahtan, ataupun tok dia nama Qahtan. Dan Arab ni dipanggil Arab Qahtani. Hak ketiganya, tuan-tuan, ialah dipanggil Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah. Inilah Arab hak ketiga, inilah yang menjadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan kena tahu bahawa Nabi Muhammad ni adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim orang mana, tuan-tuan semua? Bukan orang Arab. Nabi Ibrahim ni orang Iraq. Dia ada isteri nama Siti Sarah. Ni isteri mula-mula, bini mula-mula. Yang mana lahir daripada Sarah ni Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq menjadi kita kata moyang tok kepada orang-orang Rom, orang Yahudi dan sebagainya. Orang kulit cerah ni lah. Kemudian daripada isteri nama Siti Hajar, yang mana Hajar ni orang Mesir. Orang Mesir. Hasil campuran orang Iraq dengan orang Mesir, lahirlah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tuan-tuan tahu belaka dah bahawa bila Nabi Ibrahim letak Nabi Ismail dengan Siti Hajar di kota Mekah, pada masa tu bila tubik air Zam-Zam tu, marilah kabilah Arab Jurhum, hok mana jalan cari air. Dia tu minta nak nupai dengan Nabi Ismail dengan ibu dia. Sehinggalah Nabi Ismail alaihi salam bila besar, maka Nabi Ismail ni nikah dengan orang Arab Jurhum hok nupai tadi. Hok Arab Jurhum ni Arab original lah. Maka lahirlah daripada hubungan Nabi Ismail alaihi salam dengan orang kabilah Jurhum, maka lahirlah keturunan Adnan. Daripada Adnan itu marilah ada seorang tok Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Ma'ad. Ma'ad ni ada 4 orang anak. 4 orang anak. Salah seorang anak dianya nama Mudar. Dia ada nama Rabi'ah dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabilah Quraisy ke gapo ke, dia mari ke sampai nasab dia ke Mudar tadilah. Sebab tu tuan-tuan, orang Mudar ataupun suku Arab Mudar ni sangat mengagungkan bulan Rejab. Sehingga mari bulan Rejab demo ni tak akan perang. Tak akan perang. Samalah juga dalam Islam, para ulama berbeza pendapat apakah hukum perang pada bulan Rejab dan bulan-bulan haram hak lain. Majoriti para ulama mengatakan bahawa boleh perang bila-bila masa, dan tak boleh perang pada bulan haram tu telah dimansuhkan. Ada kata tak boleh juga, cuma kalau start perang sebelum bulan haram, tiba-tiba perang lama sehingga masuk bulan haram pun tak apa. Kalau start sebelum, berterusan sampai masuk bulan haram. Sekiranya nak start pada bulan haram, tak boleh lah. Tak boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kata fadilat Rejab hak sahihnya ialah hak hamba sebut tadi, iaitu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakrah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senaraikan bulan Rejab daripada bulan-bulan haram. Maksudnya tuan-tuan, tuntut lagu mana kita nak mengisi bulan haram ni samalah dengan bulan-bulan haram hak lain. Jangan buat dosa dan pahala pada bulan haram ni digandakan ataupun dibesarkan nilainya berbanding bulan-bulan hak lain.
Cuma persoalannya, ada ke tak dalam bulan Rajab ni fadilat khusus? Okey, dalam bulan Rajab ni pahala dia sikit-sikit. Ada ke tak? Jadi tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia ada buat satu kitab, dia tulis satu kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, ataupun sekitar gitulah. Dia buat kitab ni, dia senaraikan segala hadis. Bagi dia lah, setakat dia jumpa, segala hadis yang berkaitan dengan fadilat bulan Rajab. Cuma sebelum dia senaraikan itu, dia kata kesimpulan daripada kajian aku terhadap hadis-hadis fadilat bulan Rajab ni, dia kata aku mendapati tidak ada satu hadis yang sahih pun hak boleh dijadikan hujah. Maksudnya dengan kata semaya bulan Rajab ada gini, puasa bulan Rajab jadi lagu ni, zakat ataupun sedekah bulan Rajab pahala dia sekian-sekian. Dia kata tak ada tuan-tuan. Jadi rumusan dia kata kesimpulan akhir hak dia boleh buatnya, tak ada hadis yang sahih. Tak ada hadis yang sahih. Cuma di sana ada beberapa hadis hak kita biasa dengar. Hak biasa kita dengar. Contohnya yang mula-mula ialah iaitu suatu doa lah. Suatu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami semasa kami berada dalam bulan Rajab. Maksudnya biarlah ataupun limpahkanlah keberkatan kepada kami semasa kami berada dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Pada masa ni sampaikanlah kami atau biarlah kami untuk menghadapi bulan Ramadan. Tuan-tuan, dari segi hadisnya, kita kata nak sandarkan hadis ni kepada Nabi SAW tak boleh lah. Sebab kalau kita bahas dari segi sanad dia, rantaian rawi dia tu daripada Poland tu, ada dua orang yang bermasalah. Ada dua orang rawi yang bermasalah, sangat lemah. Yang pertama bernama Ziyad An-Namiri. Ziyad An-Namiri, dia lemah, perawi yang lemah. Yang kedua bernama Zaidah bin Abi Ar-Raqad. Zaidah bin Abi Ar-Raqad. Oleh kerana mereka dua orang perawi yang lemah ni, ulama hadis buat kesimpulan, hadis Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ni untuk disandarkan kepada Nabi dhaif. Tak boleh nak sandar kepada Nabi. Cuma kalau orang tanya kita, tak boleh ke nak doa? Boleh, tak ada masalah. Dan makna dia pun betul. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab dan Sya'ban. Ni kami berada dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Tolonglah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Betul, tak ada masalah dari segi makna. Cuma masalahnya teknikal dia, nak sandar kepada Nabi ni boleh ke tak? Dari segi peratus dia tak boleh lah, sebab lemah. Rawi tu kita tak boleh nak percaya mana, sebab dia lemah. Hak tu sah. Jadi lah ni, kalau tuan-tuan baca doa ni pun tak ada masalah, boleh baca tanpa kita mengaitkan kepada Nabi SAW. Sebab insya-Allah minggu depan dan seterusnya kita akan ngaji hadis. Tuan-tuan mungkin tahulah dari segi teknikal lagu mana sesuatu hadis itu boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya lah ni, betul ke Nabi royak? Betul ke tak Nabi royak doa ni? Kita kata peratus tak betul tu lebih besar berbanding yang betul. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasa yang disebut-sebut oleh orang kita ialah Rajabun Syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Wa Sya'banu syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Wa Ramadan syahru ummati. Iaitu maksud dia, ayah-ayah semua, Rajab adalah bulan Allah Ta'ala. Sya'ban ialah bulan aku, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebut dalam riwayat ni, dia kata
Ramadan ialah bulan umatku. Kita biasa dengar lah, biasa dengar hadis ni. Cuma tuan-tuan, dari segi sandaran kepada Nabi sangatlah lemah. Antara ulama yang menilai hadis ni sebagai lemah ialah Zainuddin Al-Iraqi. Dia kata hadis ni dhaif jiddan, sangatlah lemah untuk disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah, dia kata hadis ni hadis yang palsu. Hadis palsu. Maka palsu ni tuan-tuan, kita tak boleh riwayat pun, melainkan dengan riwayat bahawa ia palsu. Kemudian hadis ni juga bercanggah dengan hadis yang sahih, iaitu pada bahagian Syahrullah, iaitu Syahrullah Rajab. Bulan Allah, bulan Rajab. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Bukan bulan Rajab, bulan Allah. Bulan Allah ialah bulan Muharram. Bila canggah ni tuan-tuan, dah lah hak lemah dah, pas canggah pula dengan hak lebih sahih, maka kau turun darjat dia. Jadi gitulah tuan-tuan, sebab itulah Ibnul Jauzi kata hadis ni termasuk dalam hadis-hadis yang palsu. Dan banyak lagi hadis-hadis lain, hamba malas sebutnya sebab takut terlekat dalam kepala. Contohnya puasa sehari jadi gapo. Puasa sehari diampunkan sekian-sekian tahun. Semaya pada Jumaat pertama jadi gapo-gapo. Jadi hamba malas baca supaya tak terlekat. Baiklah, tak sarayak. Nak ayat kaedah umumnya ialah tak ada fadilat ataupun amalan khusus sempena bulan Rajab. Maksudnya sunnah itu berjalan seperti biasa. Ada rawatib dah bagi semaya sunat, ada semaya rawatib, ada witir, ada duha, ada qiyamul lail, ada puasa isniqami, gapo lagi? Puasa 3 hari tengah bulan, ataupun puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itu amalan biasa kekal sebagaimana bulan-bulan hak lain. Kita boleh dah amal tu, tak ada masalah. Dan kita dengar dah tadi mula-mula bahawa ia akan digandakan oleh Allah Ta'ala kerana ia terletak dan dilakukan pada bulan-bulan haram. Cuma kalau hamba nak ulas sekali lagi nya ialah kalau dari segi spesifik wak gani pada bulan Rajab tu tak ada lah, tak ada. Dan hamba telah baca iaitu 2 contoh hadis yang agak terkenal di tempat kita ni. Yang pertama, doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ia sangatlah dhaif untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Cuma nak amal boleh tanpa kita iktikad Nabi sebut. Dari segi makna betul, tak ada masalah nak amal. Dari segi teknikal hadisnya tak boleh nak rakyat Nabi kata. Itu yang pertama. Yang keduanya, ayah semua, iaitu hadis yang menyebut bahawa Rajab adalah Syahrullah, kemudian Sya'ban bulan Nabi Muhammad, kemudian Ramadan ialah bulan umat Nabi SAW. Kesimpulannya, hadis ni hadis yang palsu, dan ada ulama yang mengatakan ia sangatlah lemah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itulah. Yang penting kita bersiap sedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana yang pengerusi sebut tadi, insya-Allah minggu depan kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan baca hadis yang mana berkaitan dengan hukum hakam. Cuma oleh kerana hamba mikir kita nak masuk puasa ni, kita pilihlah hadis yang berkaitan bulan puasa. Mungkin kita boleh kaji saja, kita dengar apa yang Nabi SAW sabdakan tentang ibadat puasa. Dan kita tu boleh rujuk AJK lah, kita nama gapo, terjemahan dia lagu mana ada. InsyaAllah ada di Japarawah. Kalau tak silap hamba, ada terjemahan ikut Melayu. Jadi sekadar itu dululah untuk malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.